Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushahan mutabahhiran fi 'ulumiha. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين أما بعد. Ini insyaAllah Alhamdulillah dengan rahmat dan keampunan dari Allah dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini, yang mana kita dipilih oleh Allah dalam mengimarahkan masjidnya. Mudah-mudahan kita mendapat ganjarannya di akhirat kelak. Jadi insyaAllah kita sambung pembelajaran kita pada muka surat 113 dalam bab solat. Cumanya sebelum masuk bab solat, sebab dalam kitab yang kita belajar ni, dia Al-Jabair dengan Al-Asaib pada muka surat 79 tu, balutan pada orang yang mana yang berada dalam keadaan luka pada anggota wuduk, kemudian dia balut, ataupun dia luka ataupun patah pada anggota tayamum dan wuduk, dua tu. Sebab kita masuk Al-Jabair dulu kan dalam 79, lepas tu baru tayamum. Kan tayamum kalau kita tengok muka surat dia, yang ni ada beberapa kekeliruan oleh jemaah, dalam mana ada je ramai yang tanya, Ustaz, macam mana cara untuk bertayamum kan? Ada beberapa orang muslimat tanya kan tentang tayamum untuk bagi kita yang balut dalam keadaan yang patah ataupun kita balut keadaan yang luka. Sebab kita belajar mula-mula Al-Jabair, kita tengok muka surat 79, balutan pada luka dan balutan pada patah, anggota patah. Kemudian baru masuk tayamum pada muka surat 106. Jadi dia dalam 79 dia dah bahaskan tentang tayamum. Jadi sedangkan tayamum tu kita tak belajar lagi pada mana muka surat 79. Muka surat 106 tu baru kita jelas tentang tayamum. Jadi ini ada beberapa yang saya nak kongsikan tentang kita tekankan. Dia melibatkan wuduk juga dalam muka surat 60. Dia ada 3, tayamum, wuduk dengan Al-Jabair, basuhan. Okey, mula-mula kita tengok macam mana bila kita, kalau kita tengok sebab tayamum kan, sebab apa kita nak tayamum? Memang kata antara 5 sebab tu mungkin tak berlaku pada kita. Cuaca yang terlalu sejuk yang kita tak boleh menggunakan airnya, cuaca yang terlalu panas yang kita tak boleh menggunakan airnya, itu tak berlaku pada kita. Sebab-sebabnya lagi air yang mana ketiadaan air dari segi zatnya kan, yang mana air itu tak ada. Lepas tu yang mana kita boleh tayamum menggunakan tisu basah kan? Ada yang air lekat pada zat yang lain, tisu basah sebagainya, yang wet tisu yang tak campur dengan benda lain. Dan kita boleh kita boleh wuduk kan? Kita boleh wuduk dengan air kan? Kalau kita pergi kebun pun kita ada wap-wap air yang kita dah tadah, ada sungai-sungai kecil, parit-parit dan sebagainya kan? Kalau kita kat dalam kebun, itu jarang kita gunakan sebab tayamum. Satu lagi, air yang dicemari racun. Sebab tempat negara kita berbeza dengan iklim di tanah Arab sana. Jadi kita banyak menggunakan air kan, tak ada masalah dalam penggunaan air kan. Jadi yang boleh jadi satu sebab kenapa kita tayamum, kerana kita balutan Jabair dipanggil luka, ataupun balutan Al-Asaib, patah pada anggota wuduk. Jadi yang ini kita dengar lah, sebab sangat penting. Sebelum kita nak tahu balutan yang mana kita kena tayamum ataupun tidak, kita tengok pada muka surat 61. Kita kena tahu dulu rukun wuduk ada berapa yang wajib kita kena basuh. Kemudian kita kena tahu rukun tayamum, anggota yang kita kena tayamum tu ada berapa. Okey, wuduk dulu. Muka surat 61. Mula-mula kita niat, kemudian basuh mana? Ini jangan ambil yang sunat lah, wajib saja, rukun saja. Kemudian kita basuh muka kita, itu anggota wuduk kita. Kemudian basuh mana? Habis basuh muka, yang ketiga basuh tangan hingga ke siku. Basuh lah semua ilan marafiq kita sampai ke habis. Muka surat 61 itu rukun. Niat basuh muka, tangan sampai ke siku, tak masuk sunat lah. Kemudian habis sampai ke siku. Kemudian yang seterusnya
menyapu sebahagian daripada kepala. Kita basuh rambut kita ataupun kita menyapu sebahagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i satu helai pun jadilah. Maknanya kat mana-mana tempat. Kalau depan ni dia tampai luka, kena balut, belakang boleh. Ambil air, letak sikit belakang. Itu pada memadai dalam mazhab kita. Kemudian membasuh kedua, yang ni kaki. Kaki hingga buku lali. Atas sikit pada buku lali kalau kita nak sunat. Maknanya itu anggota rukun dalam berwuduk. Kalau tayamum, mana yang kena basuh dulu? Mula-mula ambil debu, tepuk, kita haluskan tu sunat. Basuh, tarik semua. Kita tarik sampai dari atas kepala sini sampai ke bawah. Okey. Itu. Kemudian bahagian tangan. Macam mana? Tarik sampai ke ni, siku ni. Kemudian kita lepaskan balik. Jangan meratakan seperti air. Maknanya lalu pada kadar rataan dia. Tarik, kemudian lepas. Sini, tarik. Itu je. Dua. Jadi benda yang masalah bila kita nak tayamum, bila kita masuk hospital, biasanya kita berada dalam keadaan yang mana balutan pada anggota wuduk. Bila mana kita tak dapat ambil wuduk, atau kita tak dapat basuh anggota wuduk kita kerana balutan ataupun kerana luka, maka kena gantikan dengan tayamum. Okey, yang ni dah ada dibahaskan pada muka surat muka surat 79. Okey, kita dah jelas tentang rukun tayamum, rukun wuduk dan rukun tayamum. Jadi, yang ni ada beberapa persoalan. Kalau kita luka di kaki, bukan di paha, bukan di betis, tetapi di jari dan ataupun di tapak kaki dan dibalut, maka kena wuduk tak? Kaedah dia ayat muka surat 79. Wuduk seperti biasa. Wuduk tu seperti biasa. Bila sampai mana kita, kalau kat sini dia tulis kaedah dalam mazhab Syafi'i ni, Ustaz tak ambil mazhab lain, dia kata kita wuduk dulu, basuh semua anggota yang boleh kena di tempat-tempat yang kita boleh kena sebelum kita balut. Kalau boleh macam tu lah. Basuh dulu maknanya kita berwuduk pada anggota-anggota yang boleh kena sebelum dibalut. Tapi kalau ada luka kat kaki, bermakna boleh tak kita wuduk tempat yang luka tu? Luka tu besar. Kalau kena ayak mungkin akan datangkan mudarat. Contoh di kaki, dekat-dekat dengan jari ke kawasan kaki. Kawasan mana? Kawasan anggota wuduk di kaki. Kita wuduk seperti biasa sampai mana ke anggota tersebut yang kita tak boleh nak basuh kaki tu kerana luka, maka kita balutkannya. Okey, dah balut. Kaedah seterusnya, sapukan air wuduk tu pada balutan dulu. Kemudian barulah kita bertayamum. Tayamum untuk apa? Untuk menggantikan bahagian anggota wuduk yang tak boleh kena air tadi. Kaki kita yang luka tadi. Kaki adalah anggota rukun wuduk kan. Rukun wuduk. Maknanya kaki kita ni satu luka, tak boleh kena air. Maka digantikan yang luka tadi yang kita tak boleh kena air wuduk dengan tayamum. Maka kena qada solat tak? Lepas tu tak payah qada. Seterusnya dah balutan tu ada, kita wuduk, sapu, ada kita wuduk dan sapukan tempat yang balutan itu, dan kita terus bertayamum. Ini pada anggota wuduk. Andai kata yang kena luka pada anggota tayamum, lengan kita ni ada luka yang panjang, dan kita tak boleh nak basuhnya dengan air wuduk, dan kita tak boleh nak bertayamum dengannya. Maka ini macam mana kaedah tu? Ini dalam kita punya kitab tu. Walaupun ada pandangan yang lain yang memudahkan, tapi Ustaz terangkan yang kitab kita dulu. Kan? Kita berwuduk bila mana sampai ke tempat anggota yang kita tak dapat nak wuduk. Contoh saya tu, luka panjang sampai sini.
Sebelum dia balut, maka dia kena basuh tempat-tempat yang boleh dulu dengan niat wuduk. Kemudian barulah dia balut. Balut kan. Dah balut, sapu air pula. Air wuduk tu. Sapu yang mana yang boleh sebagai syarat sahaja tempat yang balut. Nak ambil tayamum pula. Dah habis tu nak menggantikan luka yang kawasan yang luka tadi dengan tayamum kerana tak boleh kena air wuduk. Maka tayamum tadi menurut mazhab kita punya mazhab dalam mana kita menggunakan daripada kitab kita, kena tak? Kata dengan anggota tayamum wajib tayamum tak? Rukun tayamum. Dah sapu muka, sapu tangan pun tak kena juga kulit tadi dengan tayamum kita. Maka kena tayamum juga. Last sekali bila sihat kena qada sembahyang balik. Agak susah pandangan. Memang kata susah. Kawasan-kawasan yang tayamum. Kawasan yang tayamum dengan wuduk, bila luka balut, maka kena wuduk dan tayamum, tapi kena qada solat. Kerana luka tersebut, anggota tayamum tu mana tak kira tak sempurna tayamum dan tidak sempurna wuduk tadi. Bermakna kena qada balik. Macam kaki tadi tak ada masalah. Wuduk je tak boleh ambil. Kan wuduk kat kaki je tak boleh ambil. Dia tukar dengan tayamum. Tayamum tadi boleh tak? Boleh. Muka dengan tangan, lengan. Dia kena, maka tayamum tadi menggantikan tempat yang luka tadi. Yang mana wuduk, mana kita yang tak kena air pada kaki tadi. Anggota rukun wuduk. Yang ni agak susah pandangan ni, dan Ustaz tengok kan dalam majlis fatwa mengatakan bila tak kira mana-mana anggota yang dibalut al-jabair atau al-asaib, balut kerana patah atau balut kerana luka, maka dia perlu, wajib dia untuk berwuduk dahulu, kemudian bertayamum, dan tidak perlu menggantikannya. Tak perlu menggantikannya. Dia kira tayamum tu dah lalu pada tempat-tempat, kena pada tempat-tempat balutan, kecuali kalau luka tersebut tidak dibalut. Luka yang pada tempat tayamum tadi ataupun pada tempat wuduk, pada tempat wuduk tadi tak dibalut, biar luka macam tu. Nak wuduk tak boleh, nak sapu atas apa tak ada balutan. Kemudian tayamum pula, tayamum pun tak kena juga anggota tu. Nak sapu air wuduk tak boleh, nak sapu tayamum tak boleh, kerana tak dibalut, terdedah macam tu. Itu perlu qada balik. Ini ada beberapa pandangan yang memudahkan kita. Dan satu lagi, mana bila kita wuduk kan, kita wuduk selalunya kalau kita di hospital, kita akan drip kan, tempat drip kita akan balut plaster. Sedangkan tempat balutan plaster tu dan jarum yang dicucuk tu bukanlah luka besar pun. Cabut tu kita boleh masuk, kena air pun tak ada masalah. Tapi kerana ada benda yang menghalang daripada berwuduk, anggota wuduk kita dan anggota tayamum. Bermakna kalau orang yang masuk hospital drip air, kalau menurut kita punya kitab mengatakan bahawa keadaan yang macam ni, bila kita drip air yang plasternya besar dan lukanya sangat kecil, kalau kita buka pun boleh wuduk dan boleh tayamum seperti biasa, boleh wuduk seperti biasa. Tapi kerana untuk drip air ataupun masuk antibiotik kan, yang mana yang jenis gantung punya kan, dia masuk, dia drip kat sini, maka kat situ kita kena bertayamum, berwuduk dan bertayamum dan qadakan solat. Kerana tempat tersebut tak ada masalah untuk kena air pada hakikatnya kan, cuma ditampal untuk stand jarum yang cucuk pada tempat nak masuk air itu. Kena wuduk, tayamum dan qada solat. Sebab cucuk tu yang mana kat mana? Tempat drip tu diplaster pada tempat anggota tayamum dan anggota wuduk. Yang mana dan tempat tu juga tempat yang tidak luka. Yang luka tu hanya sikit je kan. Itu dalam kitab kita. Tapi ada juga pandangan yang memudahkan kita bila situasi yang macam tu berlaku, kita berwuduk dan kita bertayamum kan, menggantikan luka yang ada di, yang kita tak boleh nak drip atau nak kena drip air tu kat kawasan sini contohnya. Itu pandangan yang mana yang memudahkan kita berwuduk dan bertayamum. Ada juga lagi mudah lagi, bila berpanjangan kan, luka kita berpanjangan,
dan mengambil masa yang lama dan yang susahkan kita untuk kita nak bertayamum. Maka wuduk seperti biasa dan hanya sapu pada anggota yang balut tu sahaja. Sapu dengan air pada anggota yang balut sahaja. Kalau orang patah tangan bukannya lama, bukannya kejap, berapa bulan kena pakai simen. Jenuh kalau kena qada balik. Berapa qada balik? 3 bulan kena qada balik. 3 bulan sembahyang. Tak pasal-pasal kena qada. Ini kata kalau kita ambil satu pandangan yang pernah mana kita ambil daripada asar sahabat kan, dari majlis fatwa mengatakan bahawa majlis fatwa mufti wilayah kan, bila balutan itu berpanjangan kan, sehingga menyusahkan kita untuk berwuduk untuk bertayamum, maka membadai kita berwuduk dan kita menyapukannya di atas anggota yang dibalut tadi kan. Kalau yang kejap-kejap seminggu balut ke 10 hari, bolehlah guna kaedah kita berwuduk dan bertayamum tadi. Nah, kaedah tu agak-agak lama kena apa? Kena balut jangkitan kuman kat kaki ke apa, lama kan. Patah tangan pun lama kan, kalau nak betulkan balik tulang-tulang patah agak lama kan. Jadi kita menggunakan kaedah apa? Kaedah itulah yang pernah dibuat oleh Sayyidina Ibn Umar, tak silap ustaz kan, yang mana bila mana luka ni, dalam bab luka ni banyak berlaku pada sahabat-sahabat Nabi yang berada dalam keadaan peperangan. Balutan ni sangat dah sinonim dengan para sahabat yang berjuang ni kan, balutan kerana luka. Jadi pernah Ibn Umar, kalau tak silap ustaz, kat Ibn Abbas dalam mana nasnya Al-Athar Sahabah mengatakan Ibn Umar ni bila mana dia berlaku balutan yang banyak pada tangan, pada anggota wuduk dan tayamum. Jadi dia ambil tayamumnya, dia ambil wuduk seperti biasa dan hanya menyapukan air pada anggota yang dibalut tadi, anggota yang tak boleh kena air tadi dan tak kena tayamum. Kalau kita tayamum tadi, maka dia sapukan sahaja dengan air kerana balutan itu berpanjangan kan. Jadi inilah tentang bagi yang kita nak masuk, yang orang yang masuk ward yang kena drip air kan, ataupun yang patah kaki dan sebagainya kena balutan, maka dia boleh pertimbangkan yang mana yang dia nak ambil yang memudahkan dia. Mungkin nak gunakan tanah selalu untuk tayamum tu agak susahkan kita, maka kita boleh, kerana kita tak ada sumber. Kalau musim hujan macam ni masuk ward, nak beli debu selalu agak susah kan, dan harga pun agak mahal kan. Kalau nak beli, mana nak dapat debu, mana nak dapat musim hujan macam ni, tambah yang naik banjir, esok tanah tak kering lagi. Kalau di tanah Arab tu tak apa. Masa Ustaz kat Jordan dulu, turun rumah debu dah ada lah. Turun tangga rumah tu, keluar rumah dah ada debu dah. Nak tayamum tu tak ada masalah kan. Ini yang berlaku pada kita yang berada di iklim yang berbeza di Nusantara. Lepas tu majlis fatwa tu sebahagian dari ulama kita, mufti-mufti kita mengeluarkan satu pandangan yang memudahkan kita. Kita kaya dengan air kan. Jadi kita berwuduk dan kita sapukan seperti biasa. Ini kalau kita nak tengok macam mana keadaan kita lah, kalau agak susah untuk bertayamum. Tapi kalau dia mampu untuk bertayamum untuk menggantikan luka tadi, maka dia berwuduk dan bertayamum, maka dia sembahyang seperti biasa. Ini dalam masalah al-jabair dan al-asaib. Kemudian baru kita masuk dalam bab tayamum tu kan. Tayamum tu dia di kemudian, sebab kita belajar tayamum tu dalam balutan. Selalunya al-jabair dengan al-asaib ni dia letak lepas pada tayamum, sebab baru kita nampak kaedah-kaedah yang kita nak gunakan bila mana balutan itu berlaku pada anggota wuduk dan anggota tayamum. Yang tu. Yang mana yang surah qadha ni, yang mana mengatakan qadha ni pada muka surat dia letak kat 81. Muka surat 81 kata. Kat sini orang yang memakai balut wajib mengqadhakan sembahyang sekiranya balut tersebut berada dalam salah satu keadaan berikut. Yang pertama, apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci, yang ini berhadas dan dia uzur, dia berada dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar ini. Kemudian balutan itu berlaku pada anggota tayamum, iaitu muka dan kedua tangan. Yang ni dia kena qadha, walaupun dia dah balut, dia dah ambil wuduk dan tayamum, maka dia kena qadha juga. Yang muka surat 81 tu dalam kitab kita. Apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit,
Atau kata macam derip air tu. Derip air sepatutnya kita cabut je tempat selotip tu, kita boleh wuduk lah. Tapi kerana tak dibenarkan, takutlah jarum tu dia terkeluar balik, maka kita wuduk tapi tak kena tempat tu. Kita tayamum pun tak kena tempat tu. Dalam kitab mengatakan kena qada, tapi sebab ada kaedah lain, maka kita boleh sapukan saja, wuduk dan sapukan saja, tak perlu tayamum. Yang ni saya lagi usah ulang lah bagi kita faham, bagi jelas lah, sebab dia ada beberapa pilihan. Lepas tu kalau kita punya mazhab di Nusantara ni, ada setengah yang kita tak boleh nak ikut dalam mazhab Syafi'i, yang tak bersesuaian, maksudnya kita tak ambil, ulama tak ambil pandangan tersebut, maka kita boleh gantikan dengan kita tukar atas mazhab lain. Itu majlis fatwa punya kerja. Bila depa yang akan keluarkan untuk memudahkan, bukan kita pergi cari sendiri nak tukar-tukar taklid ni kan. Kalau majlis fatwa habaq macam tu lah, macam puasa nanti kita niat kan, malam hari nak puasa baru kita niat untuk esok kan. Sebab ada hadis Nabi, kita menggunakan barang siapa yang tidak berniat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya untuk esok. Tapi mana majlis fatwa sendiri dah mengeluarkan kenyataan, kita gabungkan niat, sehingga Jaib pun keluarkan satu pandangan kan. Bila mana kita nak niat puasa, kita niat juga untuk esok mengikut mazhab kita, dan kita taklid mazhab Maliki. Niat terus sebulan saja, aku puasa sebulan kerana pada bulan Ramadan tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Itu siapa yang membenarkan kita punya majlis, majlis apa, fatwa kita. Kita punya bahagian orang yang mengistinbat hukum, yang meletakkan hukum. Kita ustaz-ustaz ni hanya habaq saja yang memudahkan kita. Dan kalau kita nak ambil ikut kitab, kadang-kadang dia tak bersesuaian kan. Macam-macam lah kalau kita tengok majlis fatwa. Baru ni ada orang tanya Ustaz, macam mana sembahyang, kata ada satu kan, ada pandangan kan, kalau orang yang tak qada sembahyang kan, tak boleh nak sembahyang sunat. Ada dikatakan haram kan, sembahyang sunat tu jatuhnya haram kan. Memang kata kalau dalam kitab mutamat pun tak benarkan, kerana kita hutang ke Tuhan, kita kena bayar dulu, kemudian kita langsaikan yang itu dulu. Sebenarnya dalam kaedah ni, bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja lah dulu-dulu, maka hutang Tuhan yang kena bayar juga. Ini majlis majlis fatwa meletakkan bahawa qada dengan hutang Tuhan kena bayar, dalam masa yang sama dituntut untuk sembahyang sunat juga kan. Ada yang setengah pandangan, kalau kita tengok dalam kitab mutamat di mazhab Syafi'i sekali pun memang kata kena langsaikan hutang Tuhan dulu, baru kita boleh sembahyang sunat. Ada juga yang tertanya-tanya, Ustaz, habis selama ni kami buat sembahyang sunat tu haram lah kan, jadi haram hukumnya kan. Tidak lah, kalau kita tengok majlis fatwa mengatakan tidak haram. Macam kita lah, kita ada hutang dengan bank. Dalam masa kita ada hutang, kita sedekah tak duit ke masjid? Kau kena selesai hutang dulu baru boleh sedekah. Nak sedekah kat Palestin ni jangan, haram. Hutang loan rumah tak selesai lagi, loan kereta tak selesai lagi kan. Sebab ada orang takut, Ustaz, dia pun ada yang tanya, Ustaz, kalau haram Ustaz, macam mana kami nak sembahyang hajat, nak buat sembahyang tasbih berjemaah? Tak ada orang tak sembahyang tasbih, rupanya ramai yang qada, yang kena qada yang tak habis lagi kan. Macam mana nak buat sembahyang tasbih secara berjemaah? Macam mana nak buat sembahyang hajat secara berjemaah? Hari ni ada beberapa ustaz ada tengok dari segi majlis fatwa lah kan, dia ambil juga mazhab daripada mazhab yang lain. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam kitab mutamat, mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kena langsaikan hutang Tuhan, baru kita dituntut untuk buat perkara yang sunat. Tapi kalau majlis fatwa mengatakan bahawa kita dituntut kedua-duanya sekali. Hutang dengan Tuhan kita banyak juga kan, kita banyak hutang dengan Tuhan. Dalam masa yang sama kita digalakkan untuk bersedekah, ataupun kita digalakkan untuk buat sembahyang sunat juga. Itu dituntut juga kedua-duanya sekali. Dalam masa yang sama kita kena bayar hutang dengan Tuhan tu mengikut jadual yang kita letakkan. Kalau subuh satu kali qada, zuhur satu kali qada. Mudah-mudahan kalau kita mati kita selesai, Allah menyelesaikan hutang kita dengannya, dalam keadaan kita berusaha untuk membayar hutang.
Yang ni sebab Ustaz cerita ni Ustaz kena hebak. Sebab ada juga yang bertanya, ramai yang bertanya kan tentang hal yang ni, yang berkaitan dengan sembahyang dan tayamum tadi. Maka kedua-duanya dituntut lah kan. Kalau tak, habis pakat ramai tak sembahyang tasbih. Ajak berjemaah tasbih tak ada orang, punya ramai yang nak sembahyang qada dulu tinggal dengan sengaja, ataupun nak tahsin balik, nak elokkan sembahyang-sembahyang yang dulu dia sembahyang laju ke, dia rasa tak berapa elok ibadat dia nak elokkan, sempurnakan. Kalau tak ada jemaah lah sembahyang hajat kan, imam kata okey kita nak buat sembahyang hajat, pakat lari, tak boleh sembahyang hajat sebab tak selesai hutang dengan Tuhan kan, tak boleh sembahyang tasbih. Maka dua-dua tu kita tuntut untuk melaksanakan lah kan. Okey, kita masuk dalam bab solat. Muka surat 115. Dalam bahasa Arab kata solat ini sembahyang. Dalam bahasa Arab solat yang ini sembahyang digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan. Salatan mana? Salah. Ini bermakna berdoa ataupun kepada doa. Kalau kita kata sembahyang dalam bahasa Melayu, hyang kata, sembah hyang. Hyang ni adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang mencipta. Kalau kita tengok dalam tafsir Abu Hamka, nama Allah yang sebenar dalam bahasa Melayu apa? Dewata Mulia Raya. Itu. Dan dalam bahasa Hindu lama, Melayu kuno, hyang. Itu Tuhan yang tunggal. Dalam agama Hindu pun dia percaya, walaupun dia ada apa ni dia panggil, macam-macam lah Tuhan dia punya nama dia kan. Tapi dia ada satu Tuhan yang tunggal, iaitu hyang. Dia kata. Sebab tu kita kata sembah yang. Kita sembah siapa? Sembah Tuhan yang tunggal itu. Ada kata yang Melayu yang kemudiannya ditukarkan dengan yang esa dan yang tunggal. Itu yang tu dikatakan yang tunggal dan yang esa. Bermakna kita sembah itu sembah siapa? Sembah yang tunggal dan yang esa, iaitu Dewata Mulia Raya. Dalam bahasa Arab baru kata al-ilah, al-alihah, Tuhan yang banyak. Kalau ilahun, Allah, satu Tuhan. Bila Allah letakkan namanya sebagai al-ilah, jadilah Allah. Allah. Itu dalam bahasa Arab. Sebab nama Allah ini dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Kita nama dia yang tunggal, yang esa. Kata hyang, ataupun kita tengok dalam bahasa Melayu Dewata Mulia Raya. Itu yang kita sembah Tuhan. Cuma dalam bahasa Arab dia tukarkan sebagai, dalam kita tukar dia kata dalam bahasa Arab dia kata solat. Sembah Tuhan yang satu tu, Allah, nama Allah kan. Jadi dalam bahasa Arabnya solat tapi digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Surah Taubah ayat yang ke-103. Maksudnya berdoalah memohon keampunan daripada Allah untuk mereka. Ini dalam nas hadis, dalil Quran yang kita baca tadi. Dari segi istilah fuqaha kata, apa tu sembahyang kata? Ia adalah satu kalimah solat ni. Dikhususkan pada solat. As-salah itu bermakna doa. Doa yang khusus. Apa tu yang dikatakan oleh fuqaha ni, para ulama? Ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Perkataan dalam sembahyang dan perbuatan dalam sembahyang tu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini yang dimaksudkan dengan solat. Bukan doa yang biasa, tapi doa yang tertentu. Atau iaitu dikatakan oleh fuqaha perkataan yang digunakan iaitu solat. Yang mana dalam solat tu dimulai dengan perkataan, adanya perkataan-perkataan yang tertentu dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksudkan as-salat. As-salah di sisi fuqaha yang mana yang menyebutkannya sebagai al-istilah yang dimaksudkan dengan solat. Walaupun kata dari segi bahasa solat itu adalah
doa. Daripada istilah bila kata solat, bermakna kita akan sebut perkataan-perkataan yang tertentu dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan solat tadi. Ia dinamakan sebagai solat kerana ia mengandungi pengertian kalimah tersebut. Dan doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam sembahyang. Kenapa dia panggil solat? Kerana sebahagian besar daripada perbuatan kita, iaitu perbuatan yang dikhususkan itu, yang kita kata sembahyang dalam bahasa Melayu kita, kenapa dipanggil solat dalam bahasa Arab? Kerana sebahagian daripada perbuatan yang kita buat itu bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perbuatan dengan perkataan yang tertentu itu yang kita buat itu banyaknya doa sahaja. Banyak doa tu. Mana sebahagian besar daripada perbuatan kita itu yang kita kata sembahyang lah. Dalam bahasa Arab kata solat kerana banyak doa. Lepas tu dia gunakan doa. Ini kata kat ni dalam kaedah bahasa Arab. Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang menyeluruh. Mana bila kata solat, kita sembahyang. Kita doa tu sebahagian besar daripada perbuatan, walaupun dia ada tasbih dan sebagainya. Contohlah kata, ini dalam bahasa Arab kata sebahagian maksud menunjukkan keseluruhan. Contohlah Ustaz kata, hari ni jemaah semua pi, sehari lepas isyak, ni contohlah. Pi jom pi makan nasi ke rumah Ustaz. Kata pi makan nasi. Jadi jemaah yang makan, contoh sahabat kenduri, dia pun makan nasi ke? Makan nasi je, tak makan kicap, tak makan lauk, semua tak makan. Silap-silap semua dia makan. Biskut dia makan. Maknanya makan nasi itu, kita kata makan nasi, sebahagian besar daripada kenduri itu bukan makan nasi, tapi ada lauk ayam, kurma, lauk daging. Takkan jom sehari pergi makan nasi dengan lauk kurma, lauk daging kat Ustaz, ada lagi ayam masak merah. Nak cakap satu-satu, tak ada. Itu maknanya sebahagian yang kita kata pergi makan nasi sehari, ajak makan nasi, pergi rumah ajak kawan makan nasi, bermakna makan sekali dengan lauknya sekali. Dia menunjuk dia perkataan itu sebahagian, tapi yang dimasukkan ke semua. Bukan makan nasi saja, makan nasi je, lauk semua jangan sentuh. Sebab ajak makan nasi saja, bermakna dia sentuh semua, dia makan lauk. Silap-silap pulut durian ada, kuah durian, roti pula lepas tu kan, satu set. Ajak makan nasi je, tapi dia makan balun semua. Lauk-lauk semua dia ulun habis kan. Jadi itu yang dimasukkan dalam bahasa Arab. Dia ada kata sebahagian punya maksud, tapi yang dinakkan itu adalah kesemuanya. Yang disebutnya sebahagian, tapi yang dinakkan itu adalah kesemuanya. Macam tadilah, pergi makan nasi, bukan makan nasi, makan kesemuanya. Makan lauk-lauk, minum sekali, makan pulut durian, kuah durian, semua. Kenduri lah kata, macam itu. Selalunya orang ajak kenduri, orang tak kata jom main kenduri rumah aku, jom pergi makan nasi ni, adalah buat doa selamat sikit. Jom makan nasi, dia ajak makan nasi je. Selalunya orang-orang kita sebut macam tu kan. Itu yang dimasukkan dengan sembahyang. Solat bukan suruh doa saja, malah perbuatan yang dikatakan perbuatan yang kita buat bermula dengan takbiratul ihram dengan diakhiri dengan salam, itu dia masuk solat. Sebab tu kalau orang Arab dia tak guna solat itu untuk doa, dia guna bila kata solat, solah dia tahu itu adalah khusus untuk sembahyang. Doa-doa sekalipun dalam bahasa solah itu adalah doa. Jadi orang Arab dia tak guna solah, kata pergilah solah, kata dia kata pergilah doa. Doa minta pada Tuhan. Kalau doa minta pada Tuhan. Kalau solat, pergi solat, itu sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan solat dari segi bahasa dan istilahnya. Hikmah sembahyang kata. Dalam ni kalau dalam kitab ni dia letakkan hikmahnya dulu. Sembahyang merupakan hikmah dan rahsia yang banyak. Secara ringkasnya kita sebutkan sebagaimana berikut. Hikmah ni kita boleh fikirlah dia, kalau nak jawab PSA dulu, kalau dalam bab sembahyang ni kadang-kadang yang mana guru kita kan dia kata bagi 10 hikmah. Kita kena fikir apa yang di sebalik kita solat ni, kita dapat hikmah apa. Selalu hikmah ni kalau kita tengok ulama-ulama dia akan tulis kan, dia akan bahaskan hikmah ni dengan penuh apa ni, dia punya point tu, dia punya apa, kalau kita kata isi dia sangat padat
Kalau kita buat himmah, kita buat yang simple dia, tulis sikit kan. Sembahyang ni dapat sihatkan tubuh badan. Kita punya himmah. Himmah kita sihat ni apa kata? Sembahyang ni dapat sihatkan tubuh badan, dapat menceriakan kita punya apa, kita dapat akal kita jadi akal yang sihat. Kadang-kadang kita punya tu simple je kalau kita keluarkan himmah. Tapi kalau ulama kita tengok dalam kitab, sembahyang mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak. Secara ringkasnya kita sebutkan sebagaimana berikut. Yang pertama, mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, iaitu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ni kita ingat kita punya siapa kita. Yang kita dengan sembahyang manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya itu. Kita sembahyang, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba. Itulah bila mana ayat-ayat Quran kata, banyak ayat Quran kata menceritakan bahawa Allah suruh kita sembahyang, lepas tu nak buat kerja lain, buatlah. Jaga sembahyang kita yang fardu tu kan. Apabila seseorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain. Kadang-kadang kita kerja ni, bila kita duduk dalam masyarakat kita ni yang kita rasa kita pandai, kadang-kadang kita ni ada jawatan, kadang-kadang benda tu datang, kita tak lari daripada bisikan syaitan, talbis iblis kan, kita tak lari. Kadang-kadang bila kita duduk dalam pejabat, kita yang duduk kedudukan yang tinggi, kita rasa kita ni kadang kita sebagai bos kan, lepas tu orang bawah kita pekerja. Kalau kita pun sebagai ataupun kita ada pekerja lain, kita rasa kita tinggi kan dalam duniawi ni, kesibukkan dalam duniawi. Maka bila kita sembahyang, kita akan rasalah kedudukan kita ni. Rupanya bila kita sembahyang, kita dengan kita punya orang bawah kita ke ataupun pekerja-pekerja kita ni sama je level. Semuanya sebagai hamba. Ini hikmah yang kita dapat bila mana setiap kali 5 waktu memperingati kita sebagai hamba. Kedudukan kita sebagai hamba. Sesibuk mana dia bekerja, sepakat mana dia tinggi, dia ada pangkat yang biasa dan sebagainya, bila menghadap Tuhan, dia sama sahaja kan. Duduk dalam ni, anak murid dengan cikgu kat sekolah, cikgu dengan anak murid kat sini, jemaah panggil sembahyang, cikgu duduk sebelah depan, anak murid duduk sebelah tepi je. Cikgu lambat duduk belakang, anak murid duduk depan, dapat tempat yang mulia depan. Lambat imam kata imam bila sembahyang, kalau tak tunggih imam duduk dalam belakang lambat kan. Kalau awal duduk depan, tak ada. Itu kita level jadi sama bila kita sembahyang kan. Bila kita sentiasa duduk dalam keadaan kita ini syariat yang dituntutkan kita sembahyang, mana kita hikmahnya kita akan ingat bahawa kita ni sebagai kedudukan kita ni semuanya hamba Tuhan. Ini maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbarui ingatannya bahawa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Ini peringkat mana kita punya kemuncak dalam kita sebagai hamba. Lepas tu kita tengok, memang kata bagi kita ini tak apalah sebab kita dah selalu buat, tidak ada masalah. Tapi punya dalam mana kita Islam kan, dalam masyarakat kita ramai punya yang tak sembahyang lagi kan. Benda-benda ni kata kita nampak tak ada masalah lah sebab kita sembahyang. Alhamdulillah Allah bagikan kita di kalangan ahli solat yang jaga sembahyang kan. Tapi kadang-kadang kita fikir, memang kata ulama letakkan hikmah supaya nak tarik orang-orang yang susah nak sembahyang dan sebagainya ni kan, nak menunjukkan kalau macam orang yang tak sembahyang, macam mana dia nak rasakan diri dia sebagai hamba. Maknanya kat situ automatik dia punya keegoan dia kan, dia dah langgar akan perintah Tuhan, dia dah mungkar, buat satu benda yang mungkar, maka dia tak rasa diri dia sebagai hamba. Sebab tu bila orang tak sembahyang ni, kata bila berterus, dia kata dia tinggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia jadi orang yang fasik kan. Bila fasik ni kita tak boleh dijadikan sebagai saksi, kerana kalau dengan manusia, dengan Tuhan dia boleh menipu, dia boleh ingkar dengan arahan Tuhan, apalagi dengan manusia punya keingkaran kan. Kalau kita suruh dia jadi saksi, adakah dia boleh jadi saksi? Orang fasik tak boleh jadi saksi kan? Kerana dengan Tuhan dia dah buat kemungkaran, dia dah langgar perjanjian dia dengan Tuhan, apatah lagi dengan manusia. Inilah bagi orang yang tak sembahyang, macam mana dia tak tahu identitinya. Lepas tu dia didatangi dengan kerusingan, Allah tambahkan lagi dia dengan kemurkaan. Takut, na'udzubillah lah. Kita minta doa pada Tuhan, moga ahli keluarga kita dijadikan dengan ahli salah
kan, kita doa kepada Tuhan, banyakkan doa. Mana dengan anak-anak kita, isteri dan mana keluarga kita, jadikan kami sudi ahli salah. Mana kita ingat diri kita sebagai hamba-Nya. Okey, yang kedua. Awal ya. Jam awal, syawal. Okey, saya ambil sikit dia. Yang kedua, jiwa manusia akan tetap sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia melihat di dunia ini pada zahirnya, kat sini terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya, tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudahkan sebab-sebab tersebut kepada manusia. Jadi kalau orang yang sembahyang, dia rasa tenang. Orang yang kaya, dia rasa apa? Dia rasa bersyukur. Orang yang bersyukur itulah orang yang paling kaya. Nikmat yang Tuhan berikan. Aturan hidup dia pun cantik, walaupun berbagai ujian yang dihadapinya. Bila jadi kalangan ahli salah, Allah akan menguruskan kehidupan dia itu dengan sebaik-baik pengurusan. Itu. Dia ada masalah, ada juga. Kalau orang tak sembahyang ada masalah, kita tengok macam dia runsing dia, serabut dia macam mana. Tapi kalau orang yang sembahyang ada masalah, kita tengok boleh nampak beza dah. Ada masalah dia tenang. Kadang-kadang ujian tu agak berat, tapi dia dalam keadaan tenang lagi. Tapi kalau orang tak sembahyang, ujian tu tak berat mana pun jadi berat. Rusing kepala, tak dapat nak selesaikan. Dah dengan Tuhan dia mungkar, dia buat satu kemungkaran. Dan ini hikmah dia kata, kita rasa kita akan jadi tenang. Jiwa manusia akan merasakan bahawa tidak. Satu lagi yang ni, nombor 2 ni, kita rasa bila mana kita sembahyang ni, yang kita, apa yang kita dapat semua atas pemberian Tuhan. Yang mana manusia sebagai asbab, benda-benda lain ni sebagai asbab al-musabbab, perantaraan yang Allah berikan. Pada kalau kita baca surah Al-Fatihah, sifat rahman Allah ni Allah tak bagi secara direct. Rahman yang Allah ni Allah bagi rezeki, adakah Allah bagi secara direct terus? Mesti melalui makhluknya, binatang, ataupun dia bagi melalui dengan manusia, kan? Ataupun dia bagi melalui dengan tumbuhan. Okey, tumbuhan yang Allah bagi rezeki untuk kita. Kalau kita kata rahman Allah tu secara direct, sudah tentu Allah bagi terus jatuh dari langit buah-buahan terus. Tapi Tuhan tak bagi secara macam tu, melalui perantaraan manusia. Sebab tu yang kita bila kita sembahyang kita dapat merasakannya. Contoh tumbuhan yang memberikan kita rezeki yang Allah beri melalui makhluknya, itu tumbuhan. Bulan ni kita dapat makan durian ramai-ramai. Pokok berbuah dengan elok. Dari mana rezeki itu dapat? Rahman ilahi itu. Dari pokok lah, tumbuhan yang Allah bagikan pada tumbuhan ni, buah banyak, seluruh buah banyak, supaya kita semua dapat merasai makanan tu, buah-buahan tu. Allah bagi manusia pula rezeki melalui manusia. Sehari my boss kata hang naik pangkat. Macam tu. Kata-kata sehari ada jiran datang, kita teringin nak makan goreng pisang. Pisang goreng ke goreng pisang? Pisang goreng. Kan? Kita teringin nak makan pisang goreng. Sehari jiran kata, "Nah, bagi sikit pisang goreng ni." Itu Allah datangkan rezeki. Kadang-kadang kita teringin benda tu, dia terlintas mai kat kita benda yang kita nak tu. Banyak kali dah berlaku. Itu bukan kebetulan. Itu yang kita kata dalam bila mana kita sembahyang, kita dapat merasainya. Tuhan dah tak benda tu. Kadang-kadang anak bagi, kan? Anak bagi teringin kata nak makan ni, anak mai balik dia belanja kita makan. Melalui siapa? Makhluknya manusia. Binatang pula. Kan? Kita nak panjat pokok tak reti, kita ada belah monyet sekok. Nak ambil teringin minum air nyok. Kan? Air kelapa. Monyet pergi panjat. Monyet kita panjat, dia pulih-pulih, kelapa tu jatuh. Kita boleh minum air kelapa. Binatang pun banyak juga. Kalau ada binatang tu, binatang kita belah sedama ni, lembu kita, kau kambing, kita boleh korban buat makan orang ramai, dapat rasa daging. Kerana Allah datangkannya melalui binatang itu. Itu yang kita rasa dalam penghayatan bila mana kita melaksanakan sembahyang. Kita rasa semua itu diatur oleh Tuhan dengan sebaik-baik aturan. Yang rezeki Allah bagi datang dalam mana? Datang dalam pelbagai bentuk, bukan duit saja, malahan semua rezeki yang datang pada kita ini, melalui manusia, melalui binatang, melalui tumbuhan, dan dapat kita rasa melalui yang pertama nikmat kita, makan, bau, rasa dan sebagainya. Itu yang kedua ni. Yang kemudian saya habis nombor 2 ni lah.
Tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudahkan sebab-sebab tersebut kepada manusia. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan mengingatkan manusia bahawa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan mudarat dan manfaat, serta yang menghidupkan dan mematikan. Kata bila mana kita lalai, bila kita sembahyang, maka dalam sembahyang tu dia akan datang pada hati kita. Allah menjaga kita punya ketauhidan kita. Allah datangkan dia, Allah mengingatkan kita, kan, dalam hati kita ni semuanya Allah beri, semuanya Allah beri, kan, cumanya makhluknya sebagai asbab saja atas pemberiannya. Ini dalam surah Fatihah kalau kita tengok banyak dia cerita. Sebab itu yang kita baca surah Fatihah tu, intipati yang kita baca tu, doa yang kita baca tu, dia menyusup dalam kita baca, kita keluarkan, dia masuk dalam hati kita balik. Itu bila mana kita laksanakan solat itu. Jadi kalau kita tengok tafsir surah Fatihah dalam apa ni, tafsir Az-Zahar lebih kurang 40 muka, 40 lebih, kan. Itu bila kita hayati daripada apa yang kita laksanakan ibadah, iaitu ibadah yang utama dan rukun kita. Rukun saya itulah adalah sembahyang. Jadi himahnya sampai nombor 2 lah. Jadi insya-Allah pada muka surat 116 kita habis pada himah yang kedua pada muka surat 116. Insya-Allah kita akan sambung pada akan datang pada himah yang ketiga dan keempat. Ini himah yang besar lah ini. Kemudian sejarah sembahyang disyariatkan. Kita tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusahah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.